perluasan kuasa dari sudut keagamaan. Okey. Baik. So kita lihat, maknanya senang ceritalah, mereka meluaskan kuasa melalui agama. So, luasan kuasa menggunakan kaedah keagamaan dan kemanusiaan ni berbeza. Kerana kaedah ini tidak bergantung kepada sempadan wilayah yang tetap. Sebaliknya merentas sempadan. Dan perluasan kuasa melalui agama ini banyak dimulakan oleh dinasti Maurya. Macam ya betul, macam Nabi lah kan, betul. Tapi sebenarnya Nabi dia tidak meluaskan kuasa, tetapi Nabi hanya untuk menyebarkan agama Islam, betul. Tetapi Nabi menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Sebab itu Nabi menjadi orang nombor 1 paling berpengaruh di dunia, ya. Paling berpengaruh. So kita lihat di sini, ya. Okey, penekanan kepada aspek keagamaan membolehkan dinasti Maurya, terutamanya zaman Asoka, begitu dikenali di serata dunia. So selepas perang Kalinga, perang yang kita tengok tadi, so kita lihat Asoka rasa sedih kerana terdapat banyak kematian, hampir 100,000 yang mati. Maka Asoka hentikan sebarang usaha perluasan kuasa secara fizikal tu, sebaliknya menumpukan kepada perkembangan agama Buddha. So bagi mengukuhkan pembinaan negara, peraturan dan undang-undang yang ditetapkan dalam pemerintahannya telah diukir. Okey, kita lihat peraturan dan undang-undang yang ditetapkan dalam pemerintahannya telah diukir pada tiang batu yang diletakkan di kawasan strategik. Betul Zahra, Asoka menyesal kerana terdapat terlalu banyak kematian. Jadi Asoka kata, aku tak nak lagi berperang. Aku tak nak lagi meluaskan kuasa melalui peperangan. Aku nak meluaskan kuasa melalui agama. Jadi itu yang Asoka buat. So tiang ini diletakkan peraturan-peraturan dan undang-undang dalam pada tiang agama tu, dan tiang itu, tiang batu tu, ya. Dan tiang batu itu dikenali sebagai tiang Asoka. Sempena nama Maharaja Asoka. So tiang Asoka. So di bawah naungan Asoka inilah kita lihat pengembangan agama Buddha telah giat dilakukan, dan misi tersebut telah dihantar ke Tibet, Nepal, Alexandria, Antioch, Bactria dan juga Burma. Misi penyebaran agama Buddha ke Sri Lanka diketuai oleh Mahendra, sementara ke Asia Tenggara oleh Sona dan Uttara. Sebab itu kalau kita lihat daripada India tu, ya, perluasan agama Buddha telah pergi ke negara-negara lain dan telah sampai ke Asia Tenggara, iaitu di kawasan Tanah Melayu, Indonesia dan sebagainya. So itu perkembangan agama Buddha yang diasaskan oleh Asoka. Okey. Sila Amarkawi. Kemudian ketika zaman Gupta pula, kalau kita lihat zaman Gupta, penekanan diberikan kepada agama Hindu sehingga agama ini mengalami pengembangan yang sangat pesat. Dan pemerintah Gupta menekankan hal berkaitan kebudayaan, kesusasteraan, seni bina, perdagangan dan pemerintahan berasaskan kepada agama Hindu. So Raja Samudragupta, kamu kena ingat nama ni, ya, iaitu Raja Samudragupta. Kita boleh highlightkan di sini, meminati puisi-puisi. Meminati puisi-puisi berbentuk keagamaan sehingga menyebabkan beliau dikenali sebagai Kavi Raja, iaitu raja penyair. Penyair itu maknanya syair. Kamu tahu syair kan? Kamu tahu syair kan? Tahu. Yang macam Al-Kisah, maka tersebutlah kisah. Sang kancil beramai-ramai datang membadap ke bawah duli yang maha mulia, Sultan Fir'aun. Dia berlagu-lagu macam tu. Itu penyair. Okey, Piramli. Jadi Raja Samudragupta ni suka dengan puisi-puisi itu. Jadi dia digelar sebagai Kavi Raja. Pecah tingkap, ya. Tak payahlah. Haris Liao kalau tak tahu syair tak payah cakap lah, kan. Nanti sekarang syumbang. Nanti syumbang. Okey. Baik, kita lihat. Penekanan kepada agama Hindu dalam dinasti ini membolehkan zaman Gupta dikenali sebagai zaman keemasan dalam agama Hindu.
Zaman keemasan maksudnya apa? Zaman kegemilangan. Kegemilangan agama Hindu. So inilah dia. Okey, iaitu berkaitan dengan tiang Asoka. Tiang Asoka ni sebenarnya besar sampai bawah. Okey, sampai ke bawah sebenarnya. So di sini di bahagian bawah tu ada tertera peraturan-peraturan dan undang-undang. Yang dipanggil tiang ini dipanggil tiang Asoka. So kalau kita lihat di situ. Okey. Kita lihat di sini, tahukah anda bahawa perluasan kuasa secara fizikal dan keagamaan telah memasyhurkan lagi tamadun India. Sungguh pun demikian, terdapat beberapa aspek lain yang turut membolehkan tamadun India menjadi antara tamadun terunggul di dunia. Ketika itu, antaranya termasuklah terdapat banyak buku arta sastra yang ditulis oleh Kautilya berkaitan dengan sistem pemerintahan dan ketenteraan zaman Maurya. Banyak berkaitan dengan ketenteraan. Itu satu buku yang ditulis. Kemudian lukisan gua di Ajanta dan juga Ellora menunjukkan kepentingan kesenian dalam tamadun India. Tamadun India memang mengutamakan kesenian, seni bena, seni lagu, seni pakaian. Mereka mementingkan seni. So kepesatan perdagangan sama ada melalui laluan daratan maupun laluan maritim membolehkan tamadun India ini berkembang, dan penggunaan wang shilling emas ketika zaman Gupta menunjukkan kemewahan kerajaan tersebut. Jadi kita boleh fahami bahawa sebenarnya kalau kita lihat di sini, tamadun India berjaya menunjukkan peningkatan melalui apa? Perluasan kuasa. Kata kunci bagi tamadun India iaitu perluasan kuasa. Ingat macam kita belajar hari tu Okey, tamadun Yunani dia terkenal dengan sistem pemerintahan iaitu monarki, aristokrasi, oligarki, tirani dan last sekali demokrasi. Itu tamadun Yunani. Tamadun Rom pula iaitu terkenal dengan seni bena, iaitu seni bena seperti Colosseum, kemudian ada Aqueduct, kemudian ada juga seperti Pantheon dan banyak lagi. So tamadun India berbeza pula. Tamadun India dia terkenal dengan perluasan kuasa. Luaskan kuasa. Secara apa? Secara fizikal dan juga secara keagamaan. Jadi ini mempengaruhi perluasan kuasa mereka. So kematian dan kemusnahan yang besar kesan daripada perluasan kuasa secara fizikal menyebabkan pemerintah beliau iaitu Maharaja Asoka mengubah perluasan kuasa kepada penyebaran keagamaan. So jelaslah di sini bahawa keamanan amat penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan negara. Oleh itu, kita hendaklah menanamkan sikap apa? Kita kena hargai keamanan dan bekerjasama dalam pembinaan sesebuah tamadun. Seperti mana yang kita lihat baru-baru ni, banyak isu berkaitan dengan ketidakstabilan negara kita. Contohnya iaitu sebagaimana baru-baru ini kecoh, iaitu ada 2 video raya tapi menggalakkan perjudian. Okey, video raya menggalakkan perjudian. Jadi itu memang ada. Dan kecoh sebenarnya. Jadi kalau kita lihat itu adalah tidak baik. Kerana apa? Kerana perjudian tidak dibenarkan langsung dalam Islam. Bagaimana mereka sanggup untuk membuat satu iklan menggalakkan orang berjudi untuk berhari raya? Astaghfirullahalazim. Yang berlakon tu orang Islam. Yang melakukan video itu bukan orang Islam. Jadi di sini kita harap semuanya bertindaklah mengikut akal. Kalau sesuatu itu bertentangan dengan Islam, jangan buat. Jangan bertentangan dengan agama, jangan buat. Okey. Jadi kita kena hargai keamanan ini. Kalau tidak nanti berlakulah kehuru-haraan. Betul, jangan sampai haram. Okey, iyalah. Sebenarnya kalau nak buat iklan judi, jangan ambil orang Islam lah, ambillah orang yang bukan Islam.
Sebab Islam melarang untuk berjudi. Jadi janganlah menggalakkan orang Islam berjudi. Betul. Jadi harap-harapnya kita semua ambil iktibar daripada perkara ini. Okey. So itu berkaitan dengan perkara yang terkini lah, berkaitan dengan tamadun India. So kita akan sambung dengan tamadun Cina. Tamadun Cina, kita nak lihat tamadun Cina. So kita lihat tamadun Cina juga tidak ketinggalan menunjukkan peningkatan yang begitu mengagumkan dalam pelbagai bidang. Iaitu banyak, iaitu pemerintahan, pentadbiran, ekonomi, teknologi, intelektual dan pendidikan. Tetapi dalam hal ini, dalam bab ini, kita belajar tamadun Cina, mereka hebat dalam aspek pendidikan. Sebab pendidikan menjadi asas penting dalam kemajuan yang dicapai oleh tamadun Cina hingga membolehkannya menjadi antara tamadun yang teragung di dunia. Pendidikan. Sebab itu negara kita mementingkan pendidikan. Kalau katakan sekolah kamu kena tutup, okey, sekolah kamu kena tutup, okey, akan dijalankan PDPR, okey, pembelajaran dan pengajaran dari rumah. Jadi kenapa nak buat macam tu? Supaya kamu semua tidak tertinggal sebarang mata pelajaran dan tak tertinggal sebarang ilmu. Jadi inilah kita katakan kita kena utamakan ilmu. Okey. Baik, kita lihat lokasi dan perkembangannya. Okey, tamadun Cina pada era peningkatan ini masih lagi muncul di sekitar lembah Sungai Huanghe. Anda masih ingat tak bab yang kelima? Dalam bab 5 kita belajar 4 tamadun awal, Mesopotamia, Mesir Purba, Indus dan juga Huanghe. So Huanghe itu berada di negara China. So tamadun Cina berkembang daripada tamadun Huanghe, masih lagi di tempat yang sama. Sebab apa ya? Sebab kawasannya subur untuk pertanian. Kemudian kedudukannya yang strategik menjadikan lembah Sungai Huanghe ini sebagai kawasan yang sesuai untuk dijadikan pusat kerajaan seperti pada zaman dinasti Qin dan juga dinasti Han. Okey, walaupun ejaan dia Q ya, Qin, tapi sebutan dia Qin. Sebutan dia Qin ya. Ketika ini, okey, dinasti Qin muncul sebagai kerajaan paling utama di China semasa pemerintahan Raja Zheng. Okey, ingat nama dia Raja Zheng. Kemudian dia memakai gelaran Maharaja Shi Huangdi. Ingat takut kamu confuse. Raja Zheng, okey, dengan Maharaja Shi Huangdi adalah orang yang sama. Cuma Maharaja Shi Huangdi ini gelaran. Gelaran ya. Nama betul dia Raja Zheng. Dan ini memang biasa berlaku. Contohnya kalau kamu belajar dalam Kesultanan Melayu Melaka, ada seorang raja bernama Raja Ali. Dia telah menjadi sultan. Bila dia menjadi sultan, dia menggunakan gelaran Sultan Alauddin Riayat Shah. So itu normal. Nama betul Raja Ali, gelaran dia Sultan Alauddin Riayat Shah. Yang sini nama betul dia Raja Zheng. Tapi dia gunakan gelaran Maharaja Sheikh Huangdi. Ya. Kalau cikgu jadi raja macam mana nama cikgu? Kalau cikgu jadi raja, nama cikgu Maharaja Rafael lah. Maharaja Rafael. Tiba. Ya, tiba-tiba ya. Okey. Tiba je gitu. Okey, baik. Okey, kita lihat di sini. Okey, kerajaan ini berpusat di Xianyang. Dinasti ini wujud antara 221 sebelum Masihi hingga tahun 206 Masihi dan mempunyai wilayah yang luas meliputi bahagian utara sehingga ke Gurun Gobi dan selatan China bersempadan dengan Vietnam. Dan maknanya inilah gambaran China yang besar. Maharaja Shi Huangdi ni pemimpin, alhamdulillah. Inilah kenyang ni. Okey. Maharaja Shi Huangdi, okey, pemimpin dinasti Qin yang bertanggungjawab menyatukan China
Oh, China ni sebenarnya sebuah negara yang terlalu besar. Ada negeri tu, ada negeri ni, negeri tu, negeri ti banyak. Tetapi Shi Huangdi ni lah yang conquer semua kerajaan kecil ni, gabungkan, satukan menjadi satu negara, iaitu negara China. Jadi hebat Maharaja Shi Huangdi dia. Dan kestabilan dalam bidang politik yang wujud pada zamannya telah membolehkan peningkatan berlaku dalam bidang ekonomi dan sosial. Inilah gambaran ilustrasi Cikgu, Maharaja Shi Huangdi. Yes. benda apa yang dipakai yang Maharaja tu yang bawah sekali tu benda apa? Ini sebenarnya dia punya lapik macam kapet tu je. Macam kapet Kaki. je. Bukan, takkanlah kaki dia besar macam tu. Ini kaki, kalau kita kaki saiz 7, dia kaki berapa? 70, saiz 70. Itu McDonald. Okey, itu Ronald McDonald ya. Okey. Kasut lagi besar daripada kaki. Okey, baik. Kita lihat di sini. Okey, seterusnya. Okey, tak lama kemudian. Ya, betul Zahra, betul. Baik, dinasti Qin digantikan dengan dinasti Han antara tahun 206 sebelum Masihi hingga tahun 220 Masihi. Dinasti ini diasaskan oleh Liu Bang yang kemudiannya memakai gelaran Maharaja Gaozu. Ini juga. Nama betul dia Liu Bang tapi gelaran dia Maharaja Gaozu. Sama macam tadi. Nama betul Raja Zheng tapi guna gelaran Maharaja Shi Huangdi. Ini nama Liu Bang tapi nama gelaran dia Maharaja Gaozu. Tiba ke berapa kali dah. Great Wall of China dibina pada dinasti apa? Okey, Great Wall of China dibina sewaktu zaman Maharaja Shi Huangdi. Yang first tadi. Shi Huangdi tadi ya. Cikgu, kenapa dia bina yang apa tu, The Great Wall of China tu? Okey, bagus soalan itu. Kenapa diorang bina? Kalau kita lihat dalam peta ni kan, ada tembok besar China. Kenapa dibina tembok besar China? Kenapa dia nama Great Wall of China? Kenapa tak nama lain? Kenapa tak nama lain? Tak apalah, kita letaklah nama The Great Wall of Rafi. Boleh? Boleh. Baik. Okey. Baik. Sebenarnya kenapa dipanggil The Great Wall? Okey. Baik. Begini. Sebenarnya mereka tidak menyebut pun The Great Wall of China. Mereka hanya sebut kami nak membina wall. Kami nak membina satu tembok. Untuk apa? Sebab untuk menghalang pihak musuh daripada menyerang kerajaan China pada waktu itu. Iaitu pihak musuh banyak datang daripada atas ni. Iaitu golongan orang-orang Tibet. Dan Mongol sering menyerang daripada atas itu. Maka apabila mereka membina tembok besar China ini, maka serangan-serangan itu dapat dipatahkan dan dikalahkan. Nampak tak? Jadi itulah sebab kenapa mereka membina tembok besar China. Cikgu, soalan lagi. Ya. The Great Wall of China ni tinggi dia berapa? Tinggi. Tinggi. Dan paling kurang pun sebenarnya adalah lebih kurang 15 meter. Ada yang sampai 20 meter tinggi dia. Dan lagi sukar apabila dia dibina di puncak-puncak gunung. Contohnya kalau puncak-puncak gunung banjaran-banjaran tu macam ni, okey, dia akan bina di atas ni. Dia bukan bina cross kat bawah tapi dia bina ke atas. Dia ikut bentuk gunung tu. Itu yang menyebabkan lagi susah untuk diserang. Jadi hebat tak hebatlah dia orang ya. Hebat. Dah lah orang yang dibina, ya betul. Dan kita tahu banyak kematian berlaku semasa pembinaan tembok besar China tu. Ramai yang mati. Dan ramai yang mati itu ditanam di dalam tembok tu. Ditanam di dalam tembok tu. Okey. Jadi itulah. Macam. Kenapa? Sebab itu cara yang paling mudah. Nak tanam nak bawa kat bawah, bawa ke kaki gunung, nak turun ambil masa lagi. Jadi nak cepat tanam kat dalam tembok tu. Cikgu. Ya. Mayat dia tanam dalam tembok ni, kan kita jalan atas tembok dia tak. Ya betul.
Kita tak apa, dia orang tak apa pun. Okey je. Okey je. Sebab mana Okey je. kita dalam masa langkah mayat kan? Tak, masalahnya dah tak jadi mayat. Oh. Dah tanam macam tu, tinggal dia tulang je lah. Kan? Dah jadi tulang. So bagi dia orang itu tak apa. Macam kita kena buat kubur semua kan. Dia orang tak. Tanam je. Takut tak ada apa-apa pun. Takut tak ada apa-apa pun. Yalah. Itulah dia. Okay. So, dinasti ini sekejap. Apalah bunyi ting-tong ni? Bising. Okey, kejap. Okey, baik. Kita sambung. Mana tadi? Okey, baik, kita sambung. Okey, baik. Dinasti ini membentuk empayar yang luas meliputi utara China, sempadan Vietnam dan di bahagian utara Korea. Okey. Dan dinasti ini terbahagi kepada dua tahap. Iaitu dua tahap, iaitu Han awal dan juga Han akhir. Ingat ini, iaitu ini di zaman dinasti Han ya. Dinasti Han. So mula-mula tadi masa Maharaja Shi Huangdi itu dinasti Qin. Yang ini dinasti Han. Dan Han ada dua dia punya fasa dia, iaitu dua tahap dia, iaitu tahap Han awal dan juga Han akhir. Okey. Dan ketika zaman Han awal inilah pusat pemerintahan terletak di Chang'an, manakala Han akhir pusat pemerintahan terletak di Loyang. Nama-nama tempat inilah. Dan dinasti Han ini telah menunjukkan peningkatan dalam bidang perdagangan melalui pembukaan laluan sutera. Wow, laluan sutera. Nanti kita cerita laluan sutera. Laluan sutera, bidang pentadbiran dan bidang sosial ketika zaman pemerintahan Maharaja Han Wudi. Ini adalah antara nama Maharaja Cina yang paling terkenal. Ada dua orang yang terkenal, paling terkenal. Maharaja Shi Huangdi dan satu lagi Maharaja Han Wudi. So, kita lihat di sini, pada zaman beliau inilah Han Wudi laluan sutera dibina, dan laluan sutera merupakan laluan perdagangan daratan yang terpanjang di dunia, melibatkan dari China hingga Empayar Rom. Wow. Dinasti Han juga terkenal kerana melaksanakan Han ni terkenal dengan apa tahu? Sistem pemilihan pegawai perkhidmatan awam, maknanya memilih pegawai kerajaan tu sebagai sebahagian daripada perkembangan dalam sistem pendidikan. Maknanya mereka memilih pegawai-pegawai melalui sistem pendidikan, melalui periksa sebenarnya. Nanti kita tengok. Kita lihat inilah dia peta laluan sutera. Kamu bayangkan laluan sutera ni punya panjang daripada China membawa Chang'an ni, membawa ke Dunhuang, kemudian ke Kashgar di Pakistan dan India, kemudian diteruskan ke Merv di Parsi sekarang ni di Iraq, terus sampai ke Damsyik dan juga yang terakhir ke Konstantinopel iaitu di Turki. Inilah dia laluan sutera. Berapa ribu? Memang tak payah ceritalah. Memang dia punya jarak beribu-ribu. Yang The Great of Wall China tu kan diorang bina kan? Betul. Diorang bina dengan rela hati ke atau dipaksa? Okey, sebenarnya maharaja-maharaja mereka memerintahkan banduan-banduan dan juga tentera serta orang-orang tahanan yang ditangkap untuk membina tembok itu. Jadi bukanlah rakyat-rakyat mereka pun ada, tetapi kebanyakan mereka adalah tahanan-tahanan, banduan-banduan yang dipaksa. Yang dipaksa untuk membina tamadun ataupun membina tembok besar Cina ini. Jadi itu mereka punya kekuasaan mereka. Hebat. Okey. So ini kita katakan sebagai laluan sutera, iaitu laluan perdagangan. Dan laluan perdagangan ini memang melalui daratan yang jarak dia beribu-ribu kilometer. Baik. Tamadun Cina, mereka terkenal dengan pendidikan, iaitu pelajaran. So pendidikan di China
telah bermula sejak zaman dinasti Shang lagi dan berkembang ketika zaman dinasti Zhou. So pada masa itu terdapat ramai ahli falsafah. Ahli falsafah ni maknanya apa tahu? Ahli bijak pandai, ahli pemikir. Pemikir ya seperti Confucius. Confucius yang menjadi perhatian masyarakat. Confucius adalah hidup dari tahun 551 sebelum Masihi hingga tahun 479 sebelum Masihi. Karya beliau ataupun buku-buku beliau yang paling terkenal ialah Lun Yu dan juga Analects. Ajaran Confucianisme ini ada lagi kekal sampai ke hari ini. Confucius kita nampak ni gambaran pendidikan dalam tamadun Cina. Dan pada zaman dinasti Qin ini, kalau kita lihat, pada zaman dinasti Qin, pendidikan menekankan aspek pemahaman undang-undang. Diasaskan oleh Han Feizi yang mengutamakan ketegasan undang-undang bagi mengawal tingkah laku manusia. Maksudnya apa? Begini. Masa zaman dinasti Qin yang diketuai oleh Maharaja Shi Huangdi, keturunan dia ada salah seorang lagi tahu, iaitu Maharaja Han Feizi. Dan Han Feizi ni dia mengasaskan undang-undang. Undang-undang ni tegas. Undang-undang ni berat. Untuk apa? Untuk mengawal tingkah laku manusia. Sebab dikatakan apa tahu? Dia kata apa teori dia? Manusia ni sebenarnya seperti binatang. Jadi peraturan dan undang-undang adalah perlu supaya manusia tidak menyerupai binatang, tetapi manusia menjadi makhluk yang lebih mulia. Betul? Betul tak? Kalau kamu fikirkan, kita dengan binatang sama, betul tak? Kita tidur, kita makan. Betul. Tapi lebih Hmm. tidak berhati perut. Ya, kita makan, kita tidur, kita buang air besar, kita mandi. Ini semua perkara-perkara asas yang dilakukan oleh binatang. Tetapi apa yang membezakan manusia dengan binatang? Apabila manusia melakukannya dengan ada peraturan, dengan ada tertib, dengan ada tata susila. Binatang tak ada. Jadi inilah yang ditekankan oleh undang-undang. Supaya ia ada adab. Supaya manusia jadi manusia. Kalau manusia tak ada adab, samalah manusia itu seperti binatang. Jadi, ya. Habis kalau kita ajar binatang tu macam manusia, adakah binatang tu akan jadi macam manusia? Tidak. Kalau kita tak. Kita kalau ajar binatang, binatang tetap binatang. Kerana apa? Binatang dia memiliki otak. Tetapi dia tidak ada akal. Compare dengan manusia, manusia ada otak dan ada akal. Nampak tak? Itu beza dia. Jadi kalau kamu lihat binatang, bijaknya binatang ni, dia boleh buat macam manusia. Dia bukan bijak. Dia bukan bijak sebenarnya. Tapi dia pandai meniru dan menurut arahan manusia. Kena faham tu. Macam kucing masuk dalam tandas lepas tu flash. Betul. Macam kamu bagi duit, kamu bagi tahu kat kucing kamu, nah RM1, pergi ke pasar, pergi belikan sendiri. Aku malas nak belikan. Dia pun pergi. Itu dilatih. Dia bukan bijak. Jadi kita ni manusia berbeza dengan binatang. Kita ada adab, kita ada peraturan dia. Nanti kucing tu kena colik, kucing tu kena colik, tak ada orang nak risaulah nak colik kucing. Baik. So kita lihat di sini sistem pendidikan juga menjadi lebih tersusun apabila Maharaja Shi Huangdi menyeragamkan sistem tulisan. Dia buat standardiskan sistem tulisan. Baik. Pada zaman dinasti Han, ini yang penting. Ingat pada zaman dinasti Han, sistem pendidikan diperkukuh melalui penubuhan sekolah tinggi di Chang'an. Wow. Dinasti Han zaman dulu dah ada sekolah tinggi. Penekanan diberi kepada pembelajaran ajaran Confucianisme yang diikuti dengan penubuhan sekolah yang sama pada peringkat daerah dan wilayah. Sistem pendidikan semakin bertambah baik
dengan adanya teknologi pembuatan kertas. Ingat, okey, tamadun Cina juga mencipta kertas. Ini penting. Okey, pembuatan kertas daripada campuran kulit pokok, kemudian serpihan rami kain dan jaring oleh Cai Lun. Baik, siapakah Cai Lun? Cai Lun adalah orang yang telah mencipta teknologi pembuatan kertas. So inilah dia Cai Lun. Cai Lun mencipta kertas. Ingat nama tu. Ya. Ya betul. Kertas dibuat masa dinasti Han. Tapi harus diingat, ada satu lagi tamadun yang telah mencipta kertas. Iaitu satu lagi tamadun yang mencipta kertas, iaitu tamadun apa? Tamadun Mesir Purba. Mesir Purba, mereka buat kertas juga melalui cantuman pokok-pokok papyrus yang dikeringkan. Jadi telah membentuk kertas dan kertas itu ditulis untuk dicatatkan. So sebab itu mungkin perkataan paper dalam bahasa Inggeris diambil daripada pokok papyrus. Papyrus. Nampak? Jadi so ada dua yang tamadun yang mencipta kertas, iaitu tamadun Cina dan juga tamadun Mesir Purba. Cikgu, siapa yang buat dulu? Macam siapa yang real buat dulu? Okey, kalau ikutkan timeline, kalau ikutkan jangka waktu, mungkin yang buat dulu adalah tamadun Mesir Purba, sebab Mesir Purba dulu. Tetapi harus diingat, Mesir Purba dengan tamadun Cina, dia tidak ada connection. Sebab tamadun Indus ataupun tamadun Mesir Purba, tamadun Mesir Purba, dia tidak berbuat hubungan perdagangan dengan tamadun Cina. So tamadun Cina buat sendiri, tamadun Mesir Purba buat sendiri. See? Zahra kata, the word paper is etymologically derived from papyrus, ancient Greek for the Cyprus papyrus plant, maknanya daripada pokok papyrus. So ambil daripada perkataan itu papyrus menjadi paper. Yes. Terima kasih Zahra untuk find out benda ni. Okey. Sebenarnya cikgu membuat satu kita kata sebagai analogi. Mungkin perumpamaan paper tu daripada papyrus. Rupa-rupanya betul. Okey, betul lah. Bunyi macam papa di kau ni Amar ingat makan aja kau ya. Tak ada lain kau ni, kan? Ingat makan aja kau ni. Okey. Baik. Kita lihat di sini. Okey. Kita fikir macam kita sekarang ni kan. Kita ni belajar untuk apa? Kita nak periksa. Kerana kemudian nanti bila form 3 kamu nak PT3. Bila form 5 kamu belajar nak apa? Nak SPM. Okey. Okey. Ya, baik. Ya, betul. So, kalau kita lihat di sini, okey, apakah matlamat tamadun Cina belajar untuk apa? Belajar tinggi-tinggi untuk apa? Untuk ada sistem pendidikan ni untuk apa? Baik, kita lihat kepentingan pendidikan dalam tamadun Cina. Okey. So kalau kita lihat melalui pendidikan, negara boleh ditadbir dengan cekap dan berkesan. Dari segi kedudukan sosial, seseorang yang terpelajar akan berada pada hierarki teratas dalam masyarakat Cina. Diikuti oleh golongan petani, artisan dan juga pedagang. Apa itu hierarki? Okey, dia macam ni. Okey, cikgu tunjuk Okey, hierarki tu begini. Dia susunan masyarakat. Dia macam ni. Dia bentuk segitiga. Okey. Macam ni. Kemudian dia ada beginilah. Macam piramid ini dan di atas. Okey. Yang di atas piramid Mesir. Okey, yang di atas tu kalau piramid masyarakat biasanya yang atas sekali adalah raja atau maharaja. Okey, raja. Kemudian yang kedua ini adalah mungkin juga golongan terpelajar. Maknanya golongan-golongan pelajar ataupun kita kata sebagai golongan-golongan yang bijak pandai, cendekiawan. Yang ketiga ini barulah diikuti oleh golongan petani. Okey, petani, kemudian juga artisan dan juga adanya pedagang-pedagang. Okey, dan juga bawah ini adalah rakyat biasa yang juga mungkin pedagang, dan yang last sekali biasanya siapa? Yang last sekali biasanya adalah
Orang hamba. mesin. Nah, hamba. Oh, hamba. Yes, hamba. Yes. Tak perlu ingat, tak perlu ingat. Tapi inilah nak cerita pasal hierarki, iaitu susun lapis. Raja, kemudian golongan terpelajar, kemudian para petani, kemudian para artisan pedagang, dan last sekali adalah hamba. So ini adalah kedudukan masyarakat di China. Yes. Hamba tu dia macam mana? Orang dia macam orang yang kena tangkap orang luar ke apa? Penjual. Okay. Okay. Ya. Macam mana? Oh, hamba tu dia macam orang yang kena tangkap ke? Orang yang luar kena tangkap ke atau apa? Okey, baik. Bagus soalan tu. Okey, zaman dulu hamba ada 3 jenis. Okey, iaitu hamba, kita kata sebagai hamba raja. Hamba raja. Yang kedua, hamba yang berhutang. Dan yang ketiga, iaitu hamba daripada tawanan perang. Hamba raja ni biasanya adalah diambil daripada hamba yang tawanan perang. Contohnya, kalau katakan China, kerajaan China dia menakluk kerajaan Mongol. Dia menakluk kerajaan Mongolia, so tentera-tentera dan rakyat Mongolia itu telah ditangkap dan telah dijadikan hamba. So itu yang wujudnya hamba. Dan hamba ni dia bukan maid tau. Macam apa kat rumah kamu kan ada bibi kan, ada maid ke kan, ada pembantu rumah. Itu bukan hamba. Sebab yang itu diberi gaji. Macam maid kamu, bibi kamu diberi gaji, diberi pakaian, kadang-kadang boleh sama-sama makan, kadang-kadang boleh sama-sama tengok TV, berebut remote control lagi. Berebut remote nak tengok sinetron. Kan, bibi mau tengok sinetron ni. Kan. Mari sini. Kan. Mau tengok sinetron, kau pula. Sinetron tu Alah, apa? sinetron tu drama Indonesia lah. Okey, drama Indonesia. Tapi Pernah jadi macam tu cikgu. Okey, tapi kalau hamba ni sebenarnya apa tahu? Diri dia pun tuan dia punya. Diri dia tuan dia punya. Pakaian yang dia pakai tu tuan dia beri. Dia kena bekerja untuk tuan dia tanpa sebarang bayaran. Dia hanya diberi makan dan dia beri tempat tidur, itu je. Pakaian pun tuan dia beri. Diri dia pun tuan dia punya. Kalau katakan, ya, betul. Kalau katakan orang lain datang, aku perlukan pembantu lah, engkau ada hamba lebih tak? Ada ni hamba aku ni. Kau nak jual, berapa kau nak beli? RM2,000. Okey, boleh lah. Buat sini RM2,000. Kau sekarang kau ikut tuan kau yang baru. Pergi ikut tuan kau. Hamba boleh dijual. Itu zaman dulu. Betul. Cikgu, Ya. hamba tu dia macam mana? Dia macam hamba yang cikgu cakap tadi tu. Dia macam budak ke atau orang dewasa? Tak. Dia orang dewasa. Oh, orang dewasa bukan budak? Orang dewasa. Ya, bukan. Orang dewasa. Orang Kita dewasa. sekarang kucing pun tak macam tu kan. Tapi dulu memang macam tu. Malah ada pasar. Ada pasar jual hamba. Lelong. Ini ada nak dijual hamba. Ini jual. Lelong, hamba tu diam aja. Betul. Itu zaman dahulu. Okey, jadi alhamdulillah zaman sekarang ni tidak wujud lagi perhambaan kerana perhambaan telah diharamkan. Alamak Haris. Trafficking kan yang pasar tu. Yes, betul. Kalau siapa tengok cerita Piramli, dia tahulah ada hamba dijual. Lelong. Ini hamba lelaki. Selalu kat piramid tu. Jadi, Piramid dia. Piramli, ya betul. So macam itulah. Jadi itulah yang berlaku. Okey, baik, bagus. Semua dah faham. Jadi itu hamba ya. Baik, kita lihat sistem pendidikan matlamat ataupun kita kata sebagai apakah cita-cita atau matlamat sistem pendidikan, iaitu mereka nak apa? First, mereka nak lulus peperiksaan. Lulus periksa. Macam kita lah nak lulus peperiksaan perkhidmatan awam. Kemudian mereka belajar untuk mengekalkan ajaran Konfusianisme. Dan juga mereka nak membezakan golongan elit dengan golongan rakyat. Maknanya apa?
Kalau kamu berilmu, kamu akan menjadi golongan elit, iaitu golongan istimewa yang kaya. Kalau kamu tak ada ilmu, kamu hanya menjadi golongan rakyat biasa. Itu kepentingan ilmu. Pentingnya ilmu. Itu sebenarnya. Membezakan ya. Dan dalam tamadun Cina, ilmu ni penting untuk memilih pegawai kerajaan. Dan juga ilmu penting untuk memupuk nilai moral dan juga etika. Macam kita belajar sejarah sekarang ni. Cikgu bagi tahu kan, kita belajar tentang moral. Bila kita tahu bahawa sungai Ganges, walaupun menjadi tamadun India tetapi penuh kekotoran. So moral yang kita belajar apa? Iaitu jangan mengotorkan alam ini. Itu satu. Jadi begitu juga kita memupuk nilai moral itu. Betul. Sebab manusia ni hebat. Kita ni manusia ni hebat. Tapi nak jadi hebat, kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, macam mana nak jadi hebat? Nampak tak? Jadi kena ada ilmu. Macam cikgu sendiri kan. Cikgu ni mengajar. Cikgu mengajar sejarah untuk kamu. Kamu rasa cikgu mengajar sejarah ni untuk apa? Untuk menyampaikan sejarah. Tetapi cikgu ada satu impian. Cikgu nak jadikan ramai cikgu Rafi dalam kelas ini. Supaya bila kamu semua masuk ke dalam sekolah masing-masing, masuk kelas, kamu boleh ajar kawan-kawan kamu seperti mana cikgu Rafi ajar kamu. Dan kamu akan jadi hebat. Nampak tak? Siapa nak jadi macam tu? Siapa nak jadi macam tu? Jadi Cikgu Rafi sebagai pemain. So sebab nanti kalau kamu pergi sekolah, kamu pergi sekolah kemudian kawan tanya, aku tak faham lah bab ni, aku tak tahu lah bab ni. Tak apa. Mari aku bagi tahu cerita. Sebenarnya macam ni. Mana kau tahu? Nampak tak? Jadi cikgu nak melahirkan ramai cikgu Rafi supaya kamu boleh sebarkan sejarah ini di sekolah-sekolah kamu. Terbaik. Dan apabila kamu buat macam tu, pastinya kamu akan apa? Kawan-kawan kamu, cikgu-cikgu kamu akan kata apa? Kalau katakan Zahra yang buat macam tu. Bila cikgu kamu masuk kan? Zahra? Kan? Okey ke hari ni? Okey. Dan ini berlaku tau. Berlaku. Sebab Cikgu. Lalas disuruh kita yang ajak depan. Okey apa? Okey je. Okey je. Macam ada pelajar tingkatan 4 di sekolah Taman Melawati kalau tak silap cikgu, ada 2 orang 3 orang. Dia kata apa? Saya ajar cikgu, kawan saya. Kemudian bila cikgu sekolah tu ajar sejarah, dia bagi soalan, kawan-kawan lain semua tak boleh jawab. Dia boleh jawab. Kemudian cikgu tu kata, "Uish, macam mana kamu tahu?" Kan? Jadi dia senyum aja. Dia kata apa? "Cikgu, memang rasa best cikgu. Lepas tu bila cikgu kelas tu masuk je kan. Next time, seterusnya bila cikgu tu masuk je kan. Okey, terus. Okey. Senyum je pandang dia. Dah tak ada marah-marah dah. Respect lagi. Itu yang cikgu nak kamu semua dapat. Respect. So itu cara dia. Okey. Baik, bagus. Cikgu, kita lihat. Macam mana? Cikgu. Ya. Cikgu cakap boleh ajar dekat depan kan. Macam mana kalau budak tu yang pandai tu, yang dia cikgu suruh ajar kat depan tu, lepas tu semua orang tinggi, lepas tu macam mana dia nak ajar? Alah, apalah susah. Tak susah pun. Ambillah kerusi, berdiri atas kerusi dan ajar. Apalah kau ni, itu pun dah susah ke? Tak susah pun. Tak susah pun. Kan, ambil je kerusi, tarik kerusi, letak dekat papan whiteboard tu ke kan. Lepas tu berdiri. Okey, dengar sini semua sempoi je kan. Kita kena berani. Kita nak sebarkan, kita kena berani. Relax apa nak malu. Rendah je. Ingat tak perlu malu. Bila belajar ni tak perlu malu nak ke depan. Aku pergi. Kalau salah, tak apa. Kau punya fakta ni salah ni. Salah Bila kita tengok, lah salah sikit. Tak apa, aku betulkan. Relax je. Tak ada nak malu-malu. Relax. Itulah.
Cikgu Rafi nak ajar kamu jadi apa? Jadi hero, jadi pahlawan. Inilah dia. Okay, okay. I'm offended, I'm very short. Hello, kasih. Engkau tinggi lah. Alah, apa. Saya sedang tadi cikgu. Okay, tak apa. InsyaAllah sikit-sikit nanti kamu tinggi lah tu. Okay, baik, kita sambung. Saya bedek. Okay, tahap-tahap sistem pendidikan. Jom kita tengok. 130 cm je. Alahai. Tak apa. Nanti jadi besar lah nanti. Sistem pendidikan. Okey, dalam tamadun Cina ada 3 peringkat. Okey, ingat ni ada 3 peringkat, iaitu pendidikan pada peringkat rendah, menengah dan tinggi. Sama macam negara kita. Ada sekolah rendah, ada sekolah menengah, ada universiti. Samalah. Rendah, menengah, tinggi. Kan? Dalam ketiga-tiga peringkat ini, kemahiran kendiri atau kemahiran sendiri ini diukur berdasarkan kemampuan menghafal, memahami, menulis dan menterjemah. Terjemah tu translate tu. Kita tengok pendidikan rendah. Ini dia orang punya kehebatan dia orang. Pendidikan rendah tumpuan akan kepada apa tahu? Hafal tulisan serta buku suci tanpa perlu memahami maknanya. Tapi memang pun tulisan Cina ni susah. Betul tak kepada para pelajar yang boleh berbahasa Cina dan boleh menulis Cina? Contohnya, cikgu contoh contohkan contoh je, okey. Contohnya kalau macam ni, okey, tulisan macam ni, okey. Ini mungkin seluar. Ini mungkin seluar. Okey. Tulisan Cina ini maksudnya seluar. Tapi kalau buat macam ni je, ini mungkin seluar tidak ada butang. Kemudian kalau ada macam ni, okey, ini mungkin seluar dan baju. Nampak tak? Maknanya kamu kena hafal simbol. Hafal tulisan. Cikgu, budak-budak Cina tengok ni macam apa ni? Tak, sebab tu cikgu cakap contoh. Cikgu pun tak tahu tapi sebenarnya contoh. Tapi betul tak? Mungkin Haris Liao mungkin tahu kot. Haris Liao boleh baca tulisan Cina? Boleh tak? Dan dulu okey. Setuju tak bahawa cikgu kata bahawa setuju tak kalau cikgu kata bahawa setiap tu dia ada dia punya perkataan khas dia, tulisan khas dia. Dia bukan ada suku kata. Betul tak? Kalau satu bentuk tu seluar, tambah satu garisan mungkin seluar tak ada butang. Tambah lagi satu tulisan mungkin seluar tu dengan baju sekali. Betul. Okey. Ya. Bahasa Melayu paling senang lah. Ya, bahasa Melayu paling senang. Sebab tu kalau orang kata susah, cikgu macam pelik. Macam mana boleh kata susah? Eja buku, contoh buku. B-U, bu. K-U, ku. Buku. Apa susahnya? Tapi ada yang tapi ada yang pelik kita tulis B-O-O-K, book. Kita pun gaduh kepala. Mana datang book kat situ? B-O-O-K, book lah. Kan? B-O-O-K, book. Kenapa book? Kan? Jadi kita ni pakai suku kata. B-U, bu, K-U, ku, buku. Kan senang? Cikgu. Ya. Cakap BM susah sebab tata bahasa tu. Alah, tata bahasa tu bila kamu dah belajar, kamu akan kata apa? Ini je ke? Senang je. Ya, cikgu tak cakap macam tu. Tak, sebenarnya senang sebab cikgu sendiri pun ajar BM. Cikgu tahulah tata bahasa semua senang sebenarnya. Senang. Cikgu ajar geografi Ya, betul. Okey. Baik, ramai pelajar dalam kelas ini pun ramai yang join kelas geografi. Cuma cikgu tak war-warkan tu je lah. Sebab buka untuk para pelajar kelas cikgu saja. Okey, baik. Okey. Baik. Pendidikan rendah, ingat hafal tulisan serta buku suci tanpa perlu memahami maknanya. Itu peringkat rendah. Peringkat menengah, okey, tumpuan kepada aspek menulis karangan dan sajak. Maknanya apa? Maknanya, okey, kalau dah tahu menulis,
Mereka kena tulis karangan dan sajak di peringkat sekolah menengah. Macam kita lah. Kamu sekolah menengah kan? Dah pandai menulis karangan 180 patah perkataan. Kemudian menulis rumusan. Kemudian menulis ringkasan. Menulis syair. Itu semua adalah tumpuan kepada pendidikan menengah. Sama macam tamadun Cina. Menulis karangan dan sajak. Tapi bila kita masuk pendidikan tinggi di sini, iaitu di universiti, kamu kenapa? Menterjemahkan, translate dan menginterpretasikan, maknanya memberikan kefahaman kamu tentang buku suci serta pelajaran berkaitan etika, maknanya cara-cara upacara, adat istiadat, kemudian belajar tentang tanggungjawab rakyat kepada raja dan negara. Itu peringkat pendidikan tinggi. Kalau macam kita sekarang ni dekat universiti lah. Belajar tentang adat-adat istiadat. Adat istiadat ni biasanya adat istiadat tentang raja-raja tau. Macam kita lah. Kalau orang Melayu nak jumpa raja-raja kan. Ampun tuanku. Kan? Kemudian jalan lagi, ampun tuanku. Nampak? So itu adat istiadat. Jadi pendidikan dalam tamadun Cina ada 3 tahap, iaitu pendidikan rendah, kemudian pendidikan menengah dan juga pendidikan tinggi. Okey, baik. Ada soalan nak tanya? Kita belum pergi peperiksaan. Peperiksaan kita belum pergi dan cikgu rasa kita tak nak pergi peperiksaan pun. Okey, nanti banyak sangat. Okey, cukup kat situ sebab kita ada lagi ya. Ada ke cikgu dalam cikgu punya kelas ni? Apa dia? Ada periksa ke? Ada periksa ke? Okey, baik. Ni ada peperiksaan ni okey. Baik. Okey, bila kamu menyebut peperiksaan, suka untuk cikgu maklumkan satu perkembangan yang baik. Perkembangan yang baik baik ke? Perkembangan yang baik lah kot. Yang baik lah tu. Okey. Suka cikgu maklumkan bahawa sebenarnya pada bulan 5 ini, pada bulan 5 ini kita akan ada kejap. Kita akan ada ini. Cikgu akan sharekan, iaitu cikgu buat saya gementar.